Sila. Testing. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negeri, Ketua-Ketua Agensi Kerajaan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sini, saya ingin memulakan sesi penggulungan perbahasan Belanjawan 2024 dengan menyentuh segala yang berkaitan dengan portfolio yang dipegang saya, iaitu perdagangan dalam negeri, hal ehwal pengguna dan kampung baru Cina. Saya di sini juga akan sebaik mungkin memberikan maklum balas atau respons dengan izin kepada setiap seorang yang berhormat yang pernah bangkitkan isu yang berkaitan dengan portfolio saya yang disebut tadi. Yang pertama sekali, sebagai Exco ataupun Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang menjaga portfolio perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna yang semirip dengan KPDN dan kos sara hidup di peringkat kebangsaan, ingin saya nyatakan di sini bahawa pejabat saya telah bekerjasama rapat dengan KPDN Perak untuk melaksanakan berbagai inisiatif, berbagai-bagai usaha di bawah payung ramah di seluruh negeri Perak sejak awal tahun ini sehinggalah hari ini. Di sini, saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap seorang daripada KPDN Perak, khususnya pengarah negeri, Datuk Kamaluddin dan pasukannya yang telah banyak membantu saya dalam menjayakan kesemua program yang memanfaatkan semua lapisan masyarakat di negeri Perak. Terima kasih dan sila teruskan usaha anda. Saya perhatikan dalam perbahasan 2 hari ini, keyword yang saya dengar dengan izin adalah 3 perkataan. Kos sara hidup. Untuk makluman semua, inisiatif ramah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan adalah satu usaha ataupun satu langkah daripada Kerajaan Perpaduan untuk membantu rakyat dalam mengurangkan kos sara hidup semaksimum mungkin. Ini adalah disebabkan Kerajaan Perpaduan kini tidak kira kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, kita adalah sebuah pentadbiran yang benar-benar berjiwa rakyat dan maka seluruh pimpinan kita, tak kira kerajaan federal ataupun kerajaan negeri, kita tidak ingin melihat insiden bendera putih berlaku lagi sebab kita faham kalau rakyat susah, negara pun akan dalam kesusahan. Dan itu sebabnya seluruh pimpinan kerajaan sekarang, tak kira federal atau negeri, kita tengah bertungkus lumus untuk menjayakan aspirasi payung ramah untuk membantu rakyat tidak mengira kaum dan agama dalam mengharungi bebanan ekonomi dan khususnya kos sara hidup. Timbalan Yang di-Pertua dan untuk makluman semua di sini, salah satu cabang daripada payung ramah adalah menu ramah. Sebenarnya dan sesungguhnya inisiatif menu ramah ini telah mendapat sambutan yang sangat baik bukan sahaja daripada pengguna yakni rakyat, tetapi dalam kalangan pengusaha restoran juga. Untuk makluman semua, menu ramah dia merangkumi set makanan yang dilengkapi dengan karbohidrat, yang dilengkapi dengan protein, ada sayur-sayuran, ada minuman dan hanya dijual pada harga RM5 sahaja atau ke bawah, dan ini sebenarnya sangat membantu rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah untuk mengurangkan kos sara hidup yang dihadapi sekarang. Walaupun ada Exco Pantai Timur yang memperlekehkan inisiatif menu ramah dengan menuang air oreng ke dalam nasi berlaut, tapi saya boleh nyatakan di sini bahawa ini langsung tidak menjejaskan iltizam dan semangat Kerajaan Perpaduan untuk terus membantu rakyat dalam memperhebat inisiatif menu ramah ini. Secara rasminya, statistik dan info rasmi yang saya peroleh daripada KPDN dan Sara Hidup, kita telah mencatatkan bahawa ada 186 orang pengusaha makanan atau restoran di negeri Perak ini
telah menyertai program Menu Ramah. Sejak program ini dilaksanakan pada, kalau tak silap saya, pada Januari 2023 yang lalu. Saya difahamkan, ada di luar sana sebenarnya ada banyak pengusaha restoran yang sebenarnya mereka ada Menu Ramah. Mereka jual harga makanan dalam harga RM5 atau ke bawah dan malah lauknya semua lumayan, tetapi mereka tidak daftarkan diri dalam laman sesawang KPDN dan kos sara hidup. Dan itu sebabnya statistik kini, statistik rasmi yang diperoleh daripada KPDN, mungkin dia tidak paparkan keadaan sebenar, dan saya percaya setentunya akan ada lebih banyak lagi pengusaha makanan di Perak yang telah menyertai program Menu Ramah sejak bulan Januari, tetapi mereka belum daftar lagi. Dan maknanya kita cuma ada statistik rasmi sehingga 186 orang pengusaha makanan sekarang saja. Oleh itu, saya di sini mengambil peluang. Saya seru pengusaha restoran di Perak yang menyertai inisiatif Menu Ramah untuk mendaftarkan diri di laman sesawang KPDN agar pihak kementerian, pihak kerajaan, kita ada info yang lebih terkini dari semasa ke semasa, dan ini juga boleh secara tidak langsung kita boleh galakkan lebih banyak pengusaha makanan untuk menyertai dan untuk mendaftarkan diri. Untuk makluman semua, sewaktu lawatan kerja saya dengan KPDN Perak, tidak kira apa-apa cawangan, saya sering kali ditanya satu soalan. Apakah inisiatif yang akan ditawarkan oleh Kerajaan Perpaduan untuk membantu lebih banyak lagi pengusaha restoran untuk menyertai program Menu Ramah ini? Sebab rata-ratanya bila Kerajaan Perpaduan memperkenalkan inisiatif Menu Ramah ini, kita tak sediakan subsidi kepada pengusaha makanan untuk mereka menyertai program ini. Semua ini adalah inisiatif pengusaha restoran dan makanan yang menyertai program ini atas usaha mereka. Sebab mereka nak bersama dengan Kerajaan Perpaduan untuk bersama mengharungi bermanan ekonomi. Oleh itu, di sini saya ingin maklumkan, juga ambil peluang untuk promosikan inisiatif yang ataupun usaha yang telah diambil oleh Kerajaan Perpaduan untuk memperhebat inisiatif Menu Ramah adalah dengan memperkenalkan satu skim yang baru, iaitu kad diskaun khas Menu Ramah kepada peniaga. Ini khusus kepada peniaga, kepada pengusaha makanan. Dengan kerjasama beberapa pasar raya terpilih, tapi kena ikut terma dan syarat. Untuk makluman semua, kad diskaun khas ini sebenarnya dia baru mula diperkenalkan. Baru diperkenalkan pada 2 November tahun ini. Maknanya kalau sehingga hari ini, baru lepas sebulan dan merupakan inisiatif bersama beberapa pasar raya di negara kita, iaitu Aeonbic, Maidin, NSK, Giant, Lotus dan EconSafe. Kesemua pasar raya ini merupakan rakan strategik KPDN atau kementerian selama ini, dan di mana mereka rela menawarkan diskaun ataupun potongan harga untuk peniaga-peniaga yang join Menu Ramah ini untuk belikan barangan keperluan perniagaan. Dan untuk makluman semua di sini, objektif inisiatif ini, kita selain kita nak kurangkan kos sara hidup rakyat ataupun pengguna, kita pun nak kurangkan kos sara hidup peniaga, pengusaha restoran. Dan itu sebab objektif kad diskaun khas ini adalah untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh peniaga supaya mereka bila sediakan makanan bermasak, mereka boleh beli bahan mentah yang dengan harga yang lebih rendah, dengan potongan harga, dengan diskaun, supaya mereka boleh banyakkan lagi pilihan Menu Ramah, dan ini tentu adalah win-win situation dengan izin, dan di mana pengguna ataupun rakyat dan peniaga diorang pun dapat manfaat sama-sama. Dan untuk makluman semua di sini juga, sehinggalah akhir bulan November 2023, Ibu Pejabat KPDN telah menerima 5 permohonan daripada pengusaha makanan di negeri Perak untuk kad diskaun khas Menu Ramah. Saya jangka akan ada lebih banyak peniaga yang akan menyertai skim kad diskaun khas ini, lantaran skim ini hanya mula diperkenalkan pada awal bulan November. Sekarang baru Disember, baru lepas bulan, saya yakin akan tambah dari semasa ke semasa. Oleh itu, inisiatif kad diskaun khas Menu Ramah ini
Saya rasa dia adalah satu langkah yang paling direct dengan izin untuk menggalakkan lebih banyak pengusaha restoran, lebih banyak peniaga makanan untuk menyertai program menu ramah demi membolehkan rakyat di luar sana kita ada lebih banyak pilihan menu ramah dalam pada itu. Saya selesai menu ramah, sekarang saya move ke Bazar Ramadan Ramah. Selain menu ramah, Kerajaan Perpaduan juga telah memperkenalkan Bazar Ramadan Ramah pada tahun ini. Selama ini kita tak pernah dengar apa itu Bazar Ramadan Ramah. Dan untuk makluman semua di sini, setiap gerai yang terlibat dalam Bazar Ramadan Ramah yang disediakan oleh KPDN dan Kos Sara Hidup, dia sekurang-kurangnya perlu sediakan sekurang-kurangnya satu hidangan menu ramah dalam gerai mereka untuk dibeli oleh pengunjung sewaktu Bazar Ramadan Ramah. Tapi kalau mereka nak sedia 2 atau 3 atau 4, tidak ada halangan dan tidak ada masalah. Cuma minimumnya kena sediakan satu hidangan menu ramah. Dan untuk makluman semua, demi menjayakan Bazar Ramadan Ramah, Kerajaan Perpaduan telah memberikan insentif yang secara langsung kepada peniaga dan juga rakyat. Untuk peniaga, Kerajaan Perpaduan telah memberikan bantuan e-wallet sebanyak RM30 kepada peniaga yang berdaftar dengan platform e-wallet. Saya difahamkan dalam tahun ini sebab Bazar Ramadan Ramah baru diperkenalkan dan cuma ada 22 peniaga daripada Bazar Ramadan Taman Cempaka Ipoh yang menyertai program ramah ini, dan saya telah berbincang dengan KPDN Perak. Kita akan rancangkan lagi pada tahun depan dan saya seru lebih ramai lagi peniaga bazar untuk menyertainya pada tahun hadapan. Kita nak sama-sama rancangkan usaha ramah sedemikian supaya peniaga boleh untung, rakyat pun dapat untung. Dan tadi yang saya sebut, bukan sahaja insentif e-wallet diberikan kepada peniaga ataupun kepada pengusaha bazar saja. Insentif juga diberikan kepada pengunjung Bazar Ramadan. Dan insentif yang dimaksudkan adalah dalam bentuk e-wallet juga, RM20 Malaysia diberikan kepada semua pengunjung Bazar Ramadan tersebut. Dan menurut info yang dibekalkan KPDN Perak semalam, usaha ini saya dah dapat maklumat yang tepat telah melibatkan 4,665 pengunjung Perak dengan nilai sebanyak RM93,300 Malaysia. Maknanya, dalam Bazar Ramadan Ramah tersebut, hampir 100,000 tabur dalam pasaran tersebut dan pengunjung boleh berbelanja dan peniaga pun boleh dapat untung secara eksplisit atau tidak langsung. Selain menu ramah, selain Bazar Ramadan Ramah yang disebut tadi, sebenarnya bagi saya dan saya rasa semua di sini akan setuju, langkah dan usaha yang paling penting sekali yang diambil oleh Kerajaan Perpaduan untuk kurangkan kos sara hidup adalah dengan menganjurkan ataupun mengadakan juaran ramah. Sebenarnya untuk maklumat semua di sini, juaran ramah adalah satu program berjiwa rakyat yang memberikan peluang kepada orang ramai, khususnya rakyat berpendapatan rendah ataupun M40 untuk membeli barangan keperluan harian pada harga yang lebih murah, pada harga yang lebih jimat dan pada harga yang lebih rendah. Dan lumrahnya harga-harga barangan yang dijual di dalam juaran ramah, saya boleh pastikan di sini dia adalah 10% sehingga 30% lebih rendah dan lebih murah daripada harga pasaran. Saya boleh bagi satu contoh di sini. Beras 5 kilo yang dijual di kebanyakan juaran ramah, dia hanya jual pada, kalau 5 kilo kampit beras, hanya jual pada harga RM15 saja. Dan kalaulah wakil rakyat bagi subsidi untuk kerjasama bersama dengan pasar raya yang tawarkan offer juaran ramah ini, contoh di Parlimen Tol Intan di kawasan saya. Lepas ahli Parlimen Tol Intan dengan saya, kita bagi subsidi. Beras 5 kilo sebanyak 2,000 kampit. Kita hanya jual pada harga RM12 dan ini merupakan inisiatif kita secara langsung untuk membantu rakyat dalam mengharungi bermanan ekonomi dalam menangani kos sara hidup yang mereka hadapi sekarang. Dan untuk makluman semua juga, info rasmi yang saya peroleh daripada KPDN Perak menunjukkan bahawa sebenarnya sekarang sudah diadakan ataupun dianjurkan hampir
400 juaran ramah di negeri Perak mula bulan Berhormat. Mac hingga November tahun ini. Mencelah. Okey. Okay, terima kasih pada Esko. Isu yang disebut tadi berkenaan dengan beras. Dalam juaran rahmah boleh sampai 2,000 kampit. Kenapakah 2,000 kampit ini tidak disalurkan kepada gerai-gerai kedai-kedai runcit di kampung yang memudahkan lagi pada pengguna ataupun orang kampung untuk membeli? Kerana jualan rahmah ni bukan tiap-tiap bulan. Terutama kami di tempat pembangkang rasanya wallahualam ada, tapi ujung-ujung dengar kan. Apakah tidak disalurkan kepada kedai-kedai runcit untuk memudahkan masyarakat membeli? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang berhormat. Untuk beras ini, sebenarnya dia di bawah portfolio, bukan di bawah KPDN. Tapi saya akan cuba menjawab dari segi perspektif kerajaan. Kalau kita adakan juaran ramah, di mana kita banyakkan tempat yang kita adakan juaran ramah, dan kita publicity kan, dan kita galakkan rakyat yang tidak dapat membeli di kedai runcit untuk datang membeli dengan harga yang jauh lebih rendah, dengan harga yang jauh lebih murah, apa salahnya? Dan ini kita juga boleh bagi mereka beli dengan harga yang murah supaya mereka pun gembira dan bila balik mereka pun ada beras yang dituntut. Dan untuk kedai-kedai runcit, saya rasa secara rumrahnya kita tahu kedai runcit dia adalah bermotifkan keuntungan. Kalau kita bagi mereka beras yang sepatutnya bagi dalam juaran ramah yang dijual pada harga RM15, kalau bagi kepada dia, adakah yang berhormat boleh menjamin dia boleh jual dalam harga RM15 juga? Dan niat kita adalah untuk membantu rakyat golongan berpendapatan rendah dan bukannya untuk bagi peniaga kau keuntungan. Dan saya rasa saya sudah jawab. Sikit tambahan. Okay. Kalau itu hujah dia bermaksud kena ada kuat kuasa daripada pihak YB-Exco. Kalau melihat ada kedai-kedai yang menaik harga yang tak sepatutnya, apa yang terjadi sekarang ni di kawasan, kalaulah ada jual rahmah, contoh di kawasan saya, buat di Pekan Ijuk contoh, yang nak datang daripada Sungai Malau lebih kurang 15 km. Lainlah kalau jualan rahmah ni boleh buat setiap kampung. Itu maksud saya. Kalaulah benda beras ni disalur setiap kedai dalam satu kawasan, cantik. Terima kasih. Okey, saya terima saranan daripada yang berhormat. Sebenarnya seperti yang saya nak sebut dalam perenggan saya yang akan yang seterusnya, untuk makluman semua, juaran ramah ini kita tak kira kawasan. Kita telah berjaya laksanakan di seluruh 24 parlimen di negeri Perak dan juga 59 dun di kawasan Perak. Dan tidak kira itu kawasan Kota Tampan ke atau Gunung Semanggur, asalkan ada yang memerlukan, kita akan buatkan juaran ramah dan kita akan pastikan barangan tu sampai kepada tangan rakyat secara langsung. Tapi saya terima cadangan daripada yang berhormat supaya kita rancangkan lagi penganjuran program juaran ramah di kampung-kampung yang mungkin luar bandar sikit, supaya kita boleh memanfaatkan rakyat yang lebih banyak dalam pada itu. Besko. Masih Besko, saya nak mengajukan satu soalan. Kenapa bila mana kita sebut menu rahmah ni ataupun sebut menu rahmah ataupun istilah rahmah kepada barang jualan ni, kenapa kita hanya tertumpu kepada penjual tepi jalan, penjual di bazar Ramadan, kemudian restoran kecil dan sebagainya yang kita tengok segmen-segmen kecil. Kenapa kita tidak rahmahkan juga taukai-taukai besar ataupun supplier yang di belakang ataupun orang-orang tengah? Adakah usaha kerajaan untuk merahmahkan mereka ini? Saya rasa Esko boleh faham. Sebab mereka lah yang kontrol harga barangan di pasaran di belakang. Dan kadang-kadang saya kisah pada peniaga kecil pergi jalan. Saya tengok penguasaan yang dibuat ni, saya pernah tengok depan mata saya. Mereka periksa harga barang, pergi ke kanopi orang kita berniaga kecil ni, orang susah kerana ada makcik-makcik berniaga, kerana ada penguasa datang tengok harga jualan mereka. Kadang-kadang mereka pun beritahu kita. Dia kata macam, Ustaz, saya nak buat, saya beli barang di pasar pun harganya mahal. Saya nak buat menu rahmah ni kadang-kadang tak terbuat. Dan sekarang ni pun saya cek, dah tak semua tempat ada menu rahmah. Dan banyak tempat dah mula orang kata, tidak lagi gunakan brand menu rahmah ni mungkin disebabkan harga barang di pasaran sangat tinggi. Jadi adakah perancangan pihak YB-Exco dan Kerajaan Negeri untuk bantu peniaga kecil dan golongan susah yang mereka ni hanya berniaga untuk menyara hidup, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Terima kasih Exco. Terima kasih kepada Yang Berhormat Manjoy. Saya rasa tadi saya ada sebut Kerajaan Perpaduan baru perkenalkan inisiatif kad diskaun khas menu ramah, di mana kita akan
bagi peniaga yang rela tawarkan menu ramah supaya mereka boleh beli bahan mentah yang lebih murah dan dengan potongan harga daripada pasar raya yang terlibat. Mungkin tadi YB tak ada dalam dewan. Dan saya rasa ini merupakan salah satu langkah yang kita boleh bantu peniaga. Dan saya pun setuju, kita perlu perhebatkan publicity supaya lebih ramai orang lagi, lebih ramai peniaga boleh menyertai program menu ramah supaya kita boleh memanfaatkan golongan yang lebih banyak, golongan yang lebih ramai supaya inisiatif ini betul-betul reach out to the people dengan izin. Dan di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan, Yang Berhormat Trono. Okay. Terima kasih kepada Yang Berhormat kerana memberi ruang kepada Trono. Dan di sini, Trono ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat bersama dengan KPDN Negeri Perak kerana di kawasan Dun Trono ini hampir-hampir setiap bulan ada jualan ramah di kawasan Dun Trono. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat. Dan juga saya ingin memberi satu Diskriminasi. pengumuman kepada semua. Pada hari Jumaat ini akan ada lagi jualan ramah di Kampung Bemban. Terima kasih saya ucapkan kepada KPDN dan juga Yang Berhormat Exco. Berdama, please sikit. Terima kasih Berdama. Tadi bincang tentang banyak tentang menu rahmah. Cuma saya nak tanya lah, tentang menu rahmah ni ada expired date dia. Tentuan dia macam di Larut Matang ni, majoritinya bulan Mac 2023 dah habis. Adakah ia perlu diperbaharui secara automatik atau memerlukan daripada permohonan? Jadi, adakah bagaimana tempoh dia, lama masa untuk menu rahmah? Terima kasih. okey, terima kasih kepada soalan daripada Yang Berhormat Jagat Jering. Setahu saya tak ada expired date untuk peniaga yang nak join menu ramah dan boleh menyertai pada bila-bila masa. Dan sekarang sampai hari ini, Laman Sesawang KPDN dan Kos Sara Hidup masih buka untuk permohonan. Dan sebagai Exco yang menjaga portfolio ini, seperti mana tadi yang saya sebut, menu ramah, bazar Ramadan ramah, kad diskaun khas ramah dan juga yang paling penting sekali jualan ramah, saya harap semua inisiatif, semua di bawah payung ramah yang dikendalikan sebenarnya oleh KPDN dan Kos Sara Hidup di peringkat kebangsaan, kita boleh teruskan pada tahun depan di seluruh Malaysia dan dibanyakkan lagi seperti mana saranan YB tadi di banyak pelosok tempat di negeri Perak supaya kita dapat cuba semaksimum mungkin untuk kurangkan kos sara hidup rakyat dari semasa ke semasa. Terima kasih. Sikit lagi. Saya rujuk kepada web Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi saya nak, adakah ini benar kata-kata ini tak ada dia punya expiry date dengan izin. Jadi dalam web Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ini ada tarikh dia. Itu saya nak jelaskan tadi tu. Terima kasih. Yang Berhormat, saya rasa saya telah jawab tadi dengan jawapan yang jelas dan saya tak akan sentuh lagi dan seterusnya saya akan menyentuh tentang portfolio Kampung Baru Cina, hal ehwal masyarakat Cina seperti isu Happy dan SUA yang dibangkitkan oleh beberapa Yang Berhormat dalam 2 hari ini dan sebagainya dalam penggulungan saya. Pertama sekali, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebab atas kesudian beliau untuk mendengar keluhan ketua kampung supaya menaikkan allow ketua kampung tradisi Cina dan India daripada asalnya RM200 kepada RM300 seperti mana yang telah diumumkan oleh beliau dalam teks ucapan beliau pada Jumaat lalu. Ini bermaksud sekarang kalau kita bercampur allow yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan yakni RM500 dan dengan allow RM300 daripada kerajaan negeri, kini allow ketua kampung adalah RM800 sebulan. Dan di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan Negeri Perak, juga julung kalinya saya rasa diberikan bantuan khas kewangan sebanyak RM400 kepada semua ketua kampung, termasuklah 160 ketua kampung baru Cina di seluruh negeri Perak. Dan saya rasa inilah jenis kerajaan yang rela dengar keluhan akar umbi dan syabas kepada pimpinan kerajaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan bagi saya, sebagai Exco yang menjaga portfolio Kampung Baru Cina, saya rasa ini adalah satu langkah ataupun satu usaha yang tepat dan baik sekali.
Sebab ini kita dapat mengiktiraf dan sumbangan dan usaha keras para ketua kampung. Tidak kiranya dalam kampung tradisi, kampung Cina, kampung India, selama ini yang berdedikasi berkhidmat demi rakyat dari semasa ke semasa. Dan ini juga bermakna Kerajaan Perpaduan Negeri Perak adalah mengiktiraf kampung-kampung baru Cina yang telah wujud biarpun sebelum kemerdekaan dan bersedia untuk membangunkan kampung-kampung baru Cina bersama dengan kampung tradisi Melayu, bersama dengan kampung India, lantaran Kerajaan Perpaduan kini adalah sebuah pentadbiran yang meraikan kepelbagaian, meraihkan kemasymukan dan kita tak amalkan politik sempit, politik kuno. Dan oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk seru Kerajaan Perpaduan di peringkat kebangsaan untuk menambahbaikan kebajikan para ketua kampung yang sekarang ini tidak mencapai pun gaji minimah walaupun telah dicampur allowance yang dibagi kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan saya rasa sekiranya kita dapat tambah baik kebajikan para ketua kampung yang begitu berdedikasi berkhidmat demi rakyat, saya rasa ini merupakan satu cara direct dengan izin untuk memberikan suntikan moral dan semangat kepada para ketua kampung agar segala usaha keras mereka diiktiraf dan dihargai. Keduanya, isu yang saya akan sentuh di mana saya dengar perbahasan ahli-ahli yang berhormat adalah tentang peruntukan 10 juta yang diberikan kepada hal ehwal bukan Islam, HEBI atau dengan kata nama lain, iaitu komuniti dan kampung Cina sebanyak 5 juta dan komuniti dan kampung India sebanyak 5 juta. Sekali lagi lah saya merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebab bila kita ambil alih pentadbiran negeri, peruntukan yang dikhususkan kepada tujuan ini hanyalah 6 juta ringgit. Dan sekarang kita tambah 4 juta dan jadi 10 juta total. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Bolehkah YB jelaskan apa yang YB maksudkan dengan politik sempit dan politik kuno? Terima kasih. Saya rasa siapa yang makan cili, siapa akan rasa pedas lah. Dan saya akan terus fokus kepada jawapan yang saya akan berikan dalam perbahasan ini. Dan pada tahun lepas, sewaktu Kerajaan Perpaduan Negeri Perak baru mengambil alih pentadbiran negeri, peruntukan yang dihaskan kepada HEBI, seperti mana yang saya katakan tadi, adalah dalam 6 juta ringgit Malaysia saja. Difahamkan 2 juta ringgit adalah kepada masyarakat Cina, 2 juta ringgit adalah kepada masyarakat India, dan 2 juta ringgit yang baki adalah kepada kaum lain dan juga untuk tujuan integrasi dan pengukuhan masyarakat. Total adalah 6 juta. Dan sebagai ESCO yang menjaga hal ehwal masyarakat Cina, saya telah menerima secara jujurnya permohonan yang berlambak sejak hujung bulan Januari dan dana 2 juta tu telah habis digunakan pada hujung bulan Jun tahun ini. Dan oleh itu adalah sangat sewajarnya untuk tambahkan peruntukan komuniti Cina sehingga ke 5 juta dalam hal ini demi memastikan setiap permohonan daripada tokoh, persatuan, pertubuhan, komuniti dalam aspek keagamaan dan persatuan kita dapat dipenuhi kehendaknya supaya semua penganjuran aktiviti-aktiviti dalam kalangan semua persatuan tokoh tersebut kita dapat sokong dan kita dapat bagi sokongan kerajaan negeri dalam pada itu. Untuk aspek Kampung Baru Cina, juga saya ingin mengambil peluang di sini untuk merakamkan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang dipimpin oleh Ahli Dewan Negeri Kepayang sebab beliau telah meluluskan banyak projek pembangunan kepada kesemua kampung baru yang memohonnya. Ini menjadikan kemudahan dan prasarana asas di kebanyakan kampung baru semakin baik, semakin bertambah, semakin canggih dan telah mempunyai prasyarat yang baik untuk dijadikan destinasi pelancongan. Seperti mana saya rasa pernah dibangkitkan oleh seorang yang berhormat, agar untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai destinasi pelancongan. Tapi dengan syarat kemudahan asas, prasarana yang basic semua kena kita siapkan dulu. Dan saya rasa sekarang kita dalam perjalanan untuk ke hala tersebut. Dan pada masa yang sama, saya juga difahamkan banyak kampung baru, terutama JPKK Kampung Baru, mereka berniat untuk menganjurkan lebih banyak program sempena Tahun Melawat Perak 2024 yang akan tiba saya rasa dalam masa tak sampai sebulan. Sebab mereka nak tarik kedatangan pelancong
mereka nak biarkan anak-anak muda balik ke kampung, mereka nak rancangkan ekonomi tempatan. Dan tapi apabila JPKK berniat untuk berbuat demikian, mereka kekurangan dana untuk berbuat sebegitu. Dan walaupun Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan memang ada salurkan grant sedemikian, namun secara jujurnya adalah terhad dari segi jumlah dan juga jenis aktiviti. Dan tambahan pula, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang kena jaga kampung baru, satu Malaysia kita ada 600 lebih kampung baru. Satu kementerian kena penuhi kehendak setiap kampung baru, saya rasa adalah susah dan ini menyebabkan kebanyakan JPKK kampung baru, mereka tidak dapat anjurkan program yang lebih banyak dan sebagainya. Oleh itu, di sini saya akan memanfaatkan sebahagian daripada peruntukan 5 juta yang dibagi kepada komuniti dan kampung Cina untuk diberikan kepada JPKK. Tapi bagi tujuan penganjuran program yang boleh melibatkan kebersamaan rakyat, ini satu. Yang kedua, boleh menjadi tarikan pelancongan agar dana kerajaan yang disalurkan, kita dapat unjukkan impak yang paling tinggi sekali dan baik sekali dalam kalangan masyarakat. Bagi saya, pemberian dana kepada JPKK untuk penganjuran program sedemikian adalah sangat penting untuk merancangkan semangat kebersamaan antara JPKK dengan penduduk kampung agar semua boleh berusaha dan menyumbang bersama dalam mengangkat nama kampung masing-masing. Selain itu, pejabat saya juga akan memanfaatkan peruntukan komuniti dan kaum Cina dengan memilih beberapa kampung baru yang sesuai untuk dijalankan usaha placemaking dengan izin. Adalah penting untuk adanya storytelling dengan izin, untuk ceritakan benda, untuk menaikkan nama sesebuah kampung tersebut. Maka dalam kapasiti kerajaan negeri, saya akan menggunakan kaedah placemaking untuk yang pertama sekali, kita kena cari asal-usul kampung tersebut. Cungkir sejarah kampung baru tersebut. Baru kita dapat mendefinisikan kampung tersebut dan kita boleh tentukan hala tuju dia. Takkan kita nak jadikan kampung perikanan di Bagan Datuk sebagai kampung pertanian seperti di Cuicak Langkap. Ini tak masuk akal. Dan akhirnya kita boleh mengaktifkan kampung baru tersebut dengan menarik yang penting sekali anak-anak muda untuk balik ke kampung masing-masing untuk menjanakan ekonomi kampung. Kita bayangkan di sini, kalau tiada orang dalam kampung, tak kira kampung apa pun, ada cerita menarik pun tak ada orang ceritakan, pun tak ada orang dengar kan. Dan kalaulah kita nak orang muda balik ke kampung, tapi tanpa sebarang aktiviti ekonomi disediakan mereka, siapa nak balik? Siapa pun tak nak balik. Dan oleh itu, usaha placemaking ini adalah wajah dilakukan dan saya yakin usaha kerajaan negeri ini akan mampu menghidupkan semula kampung-kampung yang semakin kurang orang muda dari semasa ke semasa dan saya percaya ini dapat membangunkan ekonomi kampung baru, negeri dan negara dalam pada itu. Dan selain usaha-usaha di atas, saya juga akan menggerakkan dan memulakan mesyuarat jawatankuasa tetap Kampung Baru Cina Perak dengan memanfaatkan peruntukan jawatankuasa tetap yang disalurkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada semua Exco. Untuk makluman semua di sini, sebenarnya Perak tak pernah ada jawatankuasa tersebut sebab lantaran selama ini Kampung Baru adalah sebuah portfolio yang pak di bawah Exco PBT. Dan namun atas keprihatinan Yang Amat Berhormat, bermula tahun depan kami boleh adakan mesyuarat jawatankuasa tetap seperti portfolio lain dan buat kali pertama dan kita akan kerapkannya dari semasa ke semasa. Ini adalah sangat penting untuk saya sebab ini dapat selaraskan usaha antara kerajaan negeri dengan ketua-ketua kampung. Dan penting sekali untuk libatkan lantikan kerajaan persekutuan seperti Pegawai Kemajuan Perkampungan, PKP. Sebagai kerajaan yang prihatin terhadap masalah rakyat, adalah penting untuk melibatkan kesemua yang berkaitan, khususnya ketua kampung, untuk bermesyuarat sekali agar semua masalah yang kita dapat jumpa, kita akan selesaikan dari semasa ke semasa demi kesejahteraan penduduk kampung. Dan untuk makluman semua di sini, Perak adalah negeri yang mempunyai paling banyak ketua kampung baru dalam seluruh negara. Kita ada 160 buah kampung baru. Dan dengan semangat Perak memimpin, pejabat saya akan berusaha lebih keras lagi untuk menjadikan kampung baru di Perak lebih baik dan mampu menjanakan ekonomi demi negeri dan negara dalam pada itu.
Sebelum saya pergi ke bahagian terakhir ucapan, ingin saya ingatkan rakan-rakan di sini, peruntukan kerajaan kepada rakyat atau entiti mana-mana pun, dia bukan sesekali pun merupakan zero-sum game dengan izin. Ini bermaksud, sesebuah kerajaan yang baik seperti kerajaan Perak akan mencuba sedaya upaya untuk menjaga semua dengan baik sekali, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira latar belakang, dan tidak perlu sesekali pun untuk korbankan hak pihak lain untuk memihak hati pihak satu lagi. Sehubungan dengan itu, saya sebagai sebahagian daripada kerajaan negeri Perak, saya menghargai dan mengiktiraf usaha yang dicurahkan oleh 9 buah sekolah persendirian Cina SUA di negeri Perak selama ini. Mereka banyak memupuk bakat, banyak bagi kita talent pool untuk negeri dan negara, dan oleh sebab itu, Kerajaan Perpaduan Negeri Perak juga akan terus memberikan peruntukan 1.8 juta ringgit kepada 9 buah sekolah persendirian Cina SUA pada tahun ini dan insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Ini bukan adalah presiden yang baru. Sejak tahun 2019, sebenarnya peruntukan kepada sekolah-sekolah SUA telah dimulakan, tak kira dalam negeri apa ataupun dalam peringkat kebangsaan. Dan pada masa yang sama, bantuan per kapita yang bernilai 2 juta ringgit juga dibagi kepada pelajar tahfiz dan pelajar pondok. Dan saya difahamkan, bantuan kepada SJKT Tamil juga akan disalurkan melalui komuniti dan kampung India. Dan maka ini membuktikan Kerajaan Perpaduan Negeri Perak adalah bekerja dan berkhidmat demi semua tanpa mengira kaum agama dan latar belakang. Dan seperti mana yang dibagikan oleh yang berhormat Astaka semalam, ini tunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan Negeri Perak tidak semacam dengan Menteri Besar Kedah, di mana beliau menuding jari kepada sekolah-sekolah Cina. Kononnya mereka tidak pernah berterima kasih kepada kerajaan negeri atas peruntukan yang dibagi dan malah mengurangkan peruntukan SUA dengan sesuka hati. Dan saya rasa ini adalah contoh yang buruk dan seperti bab kata pepatah, yang baik kita dijadikan teladan, yang buruk kita dijadikan sempadan dan setentunya Perak tak akan contohi Kedah dalam hal ini. Dan sebelum saya tambahkan ucapan penggulungan saya, sekali lagi, saya berterima kasih kepada semua agensi di sini yang bertungkus lumus menjayakan aspirasi Malaysia Madani dan Perak Sejahtera 2030. Pasti bernama mohon menggulung dan menyokong penuh Belanjawan 2024. Sekian, terima kasih.